Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Sudah tentunya pada waktu ini kami membawakan kepada anda perkongsian juga sebuah rancangan bual bicara khas untuk kami bawakan. Sudah tentunya kesetiaan kepada raja dan negara menjadi tajuk yang kami letakkan dan juga kami gagaskan pada hari ini. Tetapi lebih penting untuk kita menilai dan juga mengetahui sebagaimana situasi yang berlaku sekarang ini, kesetiaan kepada raja dan negara itu sudah tentunya salah satu daripada prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Tetapi kerangka undang-undang dan juga kerangka pemahaman undang-undang oleh masyarakat Malaysia itu amat perlu kerana kita berpaksikan kepada demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Jadi ini satu entiti dan juga elemen yang perlu untuk difahami oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Di sebalik apa yang kita lakukan ataupun di sebalik kita menakul isu-isu yang berlaku, sebenarnya kita tidak perlu lupa dan kita perlu memberikan fokus kepada perjalanan ekonomi yang lebih baik dan juga lebih mampan melalui pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan baru-baru ini. Jadi untuk perbualan pada petang ini, saya akan membawakan kepada dua topik yang kalau dilihat ia seolah-olah satu topik yang berlainan, tetapi boleh untuk diselang-selikan antara satu sama lain untuk kita melihat perjalanan negara dari sehari ke sehari, iaitu kita nak bercerita tentang kesetiaan kepada raja dan negara, proses dalam pembentukan sebuah negara yang aman dan harmoni mengikut kerangka undang-undang, dan juga bagaimana dengan pelan-pelan ekonomi yang digagaskan itu mampu untuk merangsang dan juga memberikan pembangunan negara yang lebih mapan. Untuk bercakap lebih lanjut tentang perkara dan juga analisis yang saya sebutkan tadi, saya berbesar hati petang ini sekali lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz yang juga merupakan pakar perlembagaan, juga Tuan Uzaidi Udanis, Presiden Malaysia Inbound Tourism Association MITA, juga merupakan Presiden Malaysia Tourism Council MTC. Assalamualaikum, selamat petang Prof dan juga Tuan Uzaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Prof dah ada pada waktu pagi, tapi mungkin kita boleh panjangkan perbualannya itu untuk kita melihat dengan lebih lanjut analisis pada topik-topik yang perlu untuk kita tekankan. Mungkin sebelum kita beralih kepada Tuan Uzaidi untuk kita melihat pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan baru-baru ini, kita nak melihat dahulu Prof, sudah tentu banyak kali diceritakan dalam kita melihat peranan institusi diraja, dan boleh kita lihat langsung dari Istana Negara sekarang ini apabila kita menyebut tentang institusi diraja, ini merupakan tadi yang pada waktu pagi kita bawakan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu untuk bermuasyarat dalam satu mesyuarat khas yang diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang mana keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu tersebut adalah untuk membincangkan tentang isu-isu pentadbiran negara secara khusus dan juga secara langsung. Jadi dalam hal ini, Prof, untuk kita bercerita tentang kerangka pentadbiran negara, sudah tentu Perlembagaan Persekutuan menetapkan daripada perkara 38 sehingga kepada perkara 43 diceritakan tentang peranan Majlis Raja-Raja, peranan institusi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana Prof melihat perkara ini dalam situasi seperti ini amat penting untuk difahami dan ditekuni dengan lebih jelas, Prof? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ismail kalau bercakap dengan institusi raja, saya fikir semua rakyat Malaysia tahu bahawa kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, iaitu dua sistem yang dikembarkan, dan keduanya diharap akan dapat melaksanakan pentadbiran yang sempurna dan demi keadilan. Dan sebagaimana saya mulakan dengan lafaz sumpah yang di-Pertuan Agong, sebab baginda merupakan pemerintah ataupun kepala utama negara. Kalau kita lihat pada perkara 32 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan yang di-Pertuan Agong merupakan kepala utama negara, the supreme head of the federation, dan baginda mendahului semua orang dalam negara ini. Maknanya take precedence over all other person. Kenapa saya bercakap Inggeris ni? Sebab bahasa Melayu, bahasa yang menjadi rujukan bagi Perlembagaan Persekutuan ni masih lagi bahasa Inggeris, ya. Baik. Jadi kita lihat kedudukan yang di-Pertuan Agong itu melalui sumpah baginda, bahawa baginda mengangkat sumpah melalui jadual keempat Perlembagaan Persekutuan dengan dibaca dengan perkara 37. Saya hari ini berniat untuk mencerita tentang isi perlembagaan ini kepada seluruh warga negara Malaysia supaya kita boleh mengenali perlembagaan itu dan kita tahu bagaimana perlembagaan boleh membantu kita untuk mencapai tahap ekonomi yang baik. Dan mungkin itu yang kehidupan yang sempurna, keadaan politik yang stabil dan juga keadaan masyarakat yang bersatu padu akan mengangkat keadaan ekonomi itu walaupun kita mempunyai masalah ekonomi. Jadi dalam keadaan jadual keempat itu menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong mengambil tampuk pemerintahan ini dan mengangkat sumpah untuk mentadbir negara ini dengan keadilan. Betul.
Yang keduanya berdasarkan undang-undang. Ketiganya berdasarkan perlembagaan dan menjaga agama bagi negara ini, dan juga disebut lagi sekali perkataan keadilan. Jadi 2 kali perkataan keadilan itu. Dan kita akan lihat bagaimana peruntukan-peruntukan perlembagaan menyatakan bahawa raja berperlembagaan ini adalah sistem yang terbaik dan dikombinasikan, dicampurkan, disekalikan secara seiring dengan sistem demokrasi berparlimen yang mana salah satu mengimbangi antara satu sama lain. Dan peruntukan-peruntukan yang Ismail sebut tadi memangnya adalah sangat relevan apabila kita bercakap tentang beberapa orang raja dan 9 orang raja termasuk 4 orang dewan yang di-Pertua Negeri menjadi ahli kepada Majlis Raja-Raja dan dinyatakan tugas-tugasnya yang mungkin kita akan bincang selepas ni. Okey. Dalam hal ini Prof perkara yang berlaku ini dianggap sebagai unprecedented yang tidak pernah berlaku dan ini dianggap sebagai julung-julung kali berlaku dalam negara dan kalau kita melihat fungsi ataupun bidang tugas bagi Majlis Raja-Raja adalah berperanan untuk menasihati dalam urusan pelantikan sesuatu jawatan yang termaktub dalam perlembagaan. Adakah itu bercerita tentang pelantikan untuk pimpinan tertinggi tanah air, contohnya bagi pelantikan jawatan Yang Amat Perdana Menteri, Prof? Saya nampak itu masih lagi tertakluk kepada pentadsiran. Cuma saya nak bawa ke sini, kalau dah kita bercakap tentang Majlis Raja-Raja, kita ada 2 institusi di peringkat persekutuan tentang institusi beraja ni, iaitu pertama institusi yang di-Pertuan Agong itu sendiri, yang keduanya ialah institusi Majlis Raja-Raja. Sebenarnya sejarah panjang perkara 38 yang Ismail sebut tu. Pada draft pertama Perlembagaan Persekutuan kita tak ada perkara 38 tu. Baik. Tetapi oleh kerana terma lantikan Suruhanjaya Reid yang dilantik untuk merangka perlembagaan bagi persekutuan tu telah tidak memasukkan peranan institusi beraja. Baik. Majlis Raja-Raja ini. Tetapi atas kerana terma itu menyatakan bahawa perlembagaan yang kita akan bentuk ini pada tahun 1957 yang kita akan bentuk ini akan menjaga kedudukan, kepentingan dan juga kemuliaan institusi beraja, maka raja-raja kita pada masa dahulu mencadangkan supaya diadakan peruntukan 38 yang meletakkan tanggungjawab dan amanah. Bukan hak saja, kita bercakap tentang hak dan datangnya ialah amanah dan tanggungjawab. Maka dimasukkan perkara 38, antara lainnya baginda sultan-sultan dahulu mahukan supaya kuasa raja-raja itu berkekalan walaupun kita mempunyai demokrasi berparlimen. Baik. Sebab baginda semua menyatakan bahawa kedua sistem itu perlu beriringan. Dan saya merujuk pada satu ahli falsafah Aristotle menyatakan sebuah negara itu dia tidak boleh ditadbir dengan satu sistem sahaja. Sebabnya kita mempunyai sistem-sistem yang melengkapi antara satu sama lain. Contoh, kalau kita mempunyai demokrasi yang sepenuhnya, tidak ada sistem yang mengimbangi demokrasi. Demokrasi mungkin mencipta pemimpin yang autokratik. Maknanya ini satu sistem saja dia tidak boleh. Sekurang-kurangnya 2 sistem atau 3 sistem. Maknanya sistem beraja, sistem demokrasi dan mungkin juga sistem aristokrasi. Mungkin mempunyai kesatuan. Tapi di sini kita yang iktiraf dalam perlembagaan kita ialah sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dan sepanjang kita merdeka ini, kita telah berjaya menjaga kestabilan negara. Pelantikan-pelantikan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja itu, apabila 9 orang menimbang suatu pelantikan itu, ia adalah sangat sempurna. Maknanya not one mind, bukan satu orang yang membuat keputusan. Ia juga berbentuk demokrasi. Atau dalam Islam kita katakan syura, musyawarah, consultation. Itu adalah perkara yang cara kita mencapai satu keputusan yang terbaik ialah dengan cara musyawarah. Karena apa jua pelantikan. Tapi kalau ikutkan taksiran perlembagaan, kita masih lagi mempunyai persoalan-persoalan tentang pelantikan itu, adakah termasuk pelantikan pimpinan negara terutama Perdana Menteri atau pelantikan-pelantikan seperti ahli-ahli Suruhanjaya. Itu dari segi teknikalnya. Itu boleh didefinisikan lagi ataupun boleh digambarkan dalam penjelasan yang lebih terperinci untuk pelantikan tersebut. Baik, kita sebenarnya akan dari semasa ke semasa membawakan perkembangan dari Istana Negara untuk apa yang berlaku sekarang ini. Buat masa ini kita akan bersama dengan rakan penyampai Kamal Firmansyah untuk membawakan perkembangan langsung dari Istana Negara. Silakan. Sorry. Kipas. Ni bising
Baik, Ivan, sekali lagi perkembangan terkini langsung kami bawakan dari luar perkarangan Istana Negara. Seperti anda boleh lihat di belakang saya pada ketika ini, nampaknya gerbang utama, pintu utama telah pun dibuka. Berarti bahawa nampaknya seperti anda boleh lihat ketika ini, Ismail, ketika ini para penonton bahawa satu konvoi motosikal dan juga kereta peronda sedang mengiringi satu kenderaan rasmi yang menghala keluar pintu Istana Negara. Dan kami difahamkan, pihak istana telah mengatakan bahawa masih ada 5 Raja Melayu berada di dalam Istana Negara selepas selesainya mesyuarat khas yang diadakan di waktu pagi pada pukul 11.30 pagi tadi. Baik, antara perkembangannya, kami telah pun melihat pergerakan keluar dari Istana Negara sebelum ini, iaitu 3 kenderaan rasmi. Yang pertama ialah kenderaan rasmi dari Sultan, kenderaan rasmi dari pihak Istana Selangor, dari pihak Istana Perak dan juga Kelantan. Dan pada ketika ini seperti anda boleh lihat, Baik, itu dia tadi. Dari semasa ke semasa kita akan bawakan juga bersama dengan Kamal Firmansyah. Kalau kita boleh lihat gambaran visual terakhir itu tadi, Panglima Angkatan Tentera juga turut bersama-sama mengiringi kenderaan rasmi yang membawa kenderaan rasmi Diraja Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu untuk keberangkatan pulang Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu berangkat pulang dari Istana Negara. Baik, kita akan kembali bersama dengan Kamal di Istana Negara dari semasa ke semasa. Buat masa ini, mungkin Kamal ada perkembangan dan juga perkongsian yang lain yang nak dibawakan bersama dengan kita. Kamal, silakan. Sekali lagi, Kamal. Dan kami akan bawakan kepada anda laporan yang sahih dan kami akan mengikuti sidang media yang akan diadakan pada ketika ini. Dengan itu terus bersama TV1. Dengan itu kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Baik, sebenarnya di hadapan pintu masuk utama Istana Negara itu, pihak media juga berkumpul dan juga untuk memastikan agar laporan terbaik dapat diberikan. Sebentar tadi pagi sebelum solat Jumaat tadi, menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, 9 orang Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu untuk melengkapkan mesyuarat Majlis Saja-Raja. Baik, sebenarnya kita juga nak bercakap pada hari ini apa yang berlaku pada minggu ini yang tidak boleh kita abaikan, iaitu pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Interim Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, yang mana dalam pakej rangsangan ekonomi itu secara jelasnya adalah bersandarkan kepada apa yang berlaku pada bermula bulan lalu, wabak COVID-19 yang telah serba sedikit menjejaskan ekonomi di peringkat global dan juga industri pelancongan global dan juga tempatan. Mungkin Tuan Huzaini melihat ini satu perkara ataupun pakej yang cukup baik untuk kita melihat kembali pemulihan ataupun lonjakan kepada keadaan yang serba sedikit menjejaskan industri-industri pelancongan khususnya. Terima kasih Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana menjemput saya. Jadi Ismail, sebenarnya isu ataupun krisis wabak COVID-19 ini adalah antara cabaran yang terbesar yang kita industri pelancongan nak hadapi. Lebih besar daripada SARS, lebih besar daripada isu-isu lain. Jadi dengan adanya pengumuman semalam oleh Yang Amat Berhormat mengenai pakej rangsangan ekonomi 2020 tu, ia seolah-olah yang memberi nyawa yang baru. Nyawa yang baru pada industri pelancongan yang kita nanti-nantikan. Dalam 2-3 bulan ni kita selalu berinteraksi dengan kementerian, Kementerian Pelancongan, Kementerian Kewangan. Kita tengok apa yang boleh kita tolong, kita bantu penggiat-penggiat industri, terutama sekali dengan SME players. Jadi kita dapati dengan apa Yang Amat Berhormat mengumum semalam, beliau seolah mendengar segala-gala cabaran, segala-gala proposal daripada kami. Dan beliau telah mengambil kira dia mengumumkan itulah lebih kurang 100%, bukan 100% apa yang kita cadangkan, tapi 100% plus. Sebab dengan walaupun adanya 100% yang beliau telah mengambilkan apa kita punya intipati cadangan, tapi beliau telah mencadangkan lebih lagi daripada itu. Antaranya allowance one-off payment RM600 pada pemandu bas, kepada pemandu pelancong, kepada beca yang ni tadi
balik beca kan, jadi di Melaka tu agak kurang pelancong-pelancong dia. Jadi inilah RM600 ni memberi macam kelegaan sedikit lah pada industri pelancongan. Itu antara sedikit banyak, dan saya rasa ini antara yang terbaik lah. Pakej rancangan yang terbaik yang pernah kita terima dari mana-mana pihak. So saya mengucapkan memang alhamdulillah, syukur dengan adanya. Tapi sebagaimana yang Ahmad Muhammad beritahu semalam, dia bukannya hanya untuk mengumumkan pakej ni, dia mengharapkan pihak swasta mengambil tindakan ataupun mengambil tindakan yang secara cepatlah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Dengan adanya rancangan ni, kita boleh lihat berbagai-bagai aspek. Daripada segi pasaran, kita jangan hanya menerima pasaran dari China saja. Kita jangan menerima saja, tapi kita perlu cari pasaran-pasaran lain. Antara pasaran ini adalah pasaran domestik, domestik pelancongan, di mana pasaran domestik pelancongan ini adalah antara yang terbesar kalau berbandingkan dengan negara lain. Dan juga pasaran-pasaran ASEAN, di mana kita perlu tengok pasaran-pasaran Indonesia mempunyai berapa ratus juta, mempunyai pasaran Thailand dan juga pasaran-pasaran lain-lain. Jadi mana kita dalam 4 negara tu lebih kurang 550 juta. Kalau kita dapat 10% pun dah cukup dah. Itu antara yang patut industri pelancongan ataupun pengiat-pengiat industri patut tengok proaktif. Bagaimana kita boleh tukarkan pasaran tu dengan concentrate on beberapa pasarannya. Yang kedua ialah cash flow. Kita sangat-sangat tertekan dengan cash flow, di mana ahli-ahli kami pengiat-pengiat industri ni dia menyediakan infrastruktur yang ataupun fasilitas yang amat berat dalam modalnya. Satu bas tu RM1 juta. Jadi kalau kita buat pinjaman satu bas lebih kurang 12,000 sebulan. Kena bayar pada balik bank. Kalau company itu mempunyai 100 bas, dia kena bayar RM1.2 juta sebulan. Minimum lah. Jadi dengan tidak adanya pelancong, tidak ada bisnes tu, kita cash flow tu agak tight. Aliran tunai tu agak flat. Jadi dengan pengumuman semalam, dia fleksibel sikit. Dia mengharapkan bank-bank ataupun syarikat kredit mengambil kira dalam keadaan sekarang ni untuk kita fleksibel sikit dengan pembayaran balik dan struktur balik pinjaman-pinjaman. Itu antara dua inti yang saya rasa amat pentinglah bagi kami di industri pelancongan. Di sebalik apa yang berlaku ataupun penularan wabak COVID-19 itu, krisis itu adalah sesuatu yang tidak dijangka dan kita tidak boleh mengawalnya, tetapi kita boleh membendung dan juga memastikan agar pelan-pelan untuk menangani perkara itu dapat dilaksanakan dengan efektif. Negara-negara luar juga ada mengemukakan dan juga mengumumkan plan rancangan ekonomi masing-masing. Tidak terkecuali Malaysia juga. Di dalam hal ini, adakah Tuan Zaini optimis dalam melihat sebenarnya walau apapun krisis yang berlaku, cara kita menangani dan cara kita untuk memastikan agar perkara itu tidak menimbulkan persepsi yang negatif adalah lebih penting berbanding penularan wabak itu sendiri? Saya setuju. Sebab sebenarnya industri pelancongan yang telah lama lali dengan krisis-krisis ni. Melalui daripada krisis SARS, H1N1, Jerebu, MH370. Sebelum tu boikot palm oil ni kan. Berbagai-bagai krisis yang kita terima, tapi industri pelancongan alhamdulillah menerima dengan tenang dan juga mencari jalan yang terdekat untuk kita changekan dia punya game tu lah. Jadi penting sangat kita industri pelancongan perlu sabar, jangan push panic button. Kalau push panic button tu kita buang pekerja, kita jual bas-bas kita macam-macam lah kita boleh buat. Tapi sebenarnya tidak menguntungkan mana-mana pihak. Sebab sebenarnya negara Malaysia ni negara yang paling menarik untuk pelancong. Banyak produk-produk di sini yang kita belum lagi promote. Jadi kita perlukan pemain-pemain ataupun usahawan itu kita melonjakkan Malaysia dan menarik lebih ramai lagi pelancong. Baik, Tuan Zaini, sebenarnya minggu lalu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang juga ada mengumumkan plan-plan yang dibangunkan khususnya dalam sektor pelancongan untuk membawa Pulau Pinang ke arah negeri yang lebih progresif dan juga beraya maju untuk industri pelancongan dan sebagainya. Tapi sebelum itu, kita juga nak melihat apakah yang akan dikongsikan di Istana Negara sekarang. Kan ada elemen-elemen daripada luar nak masuk ke dalam untuk nak membantu siapa pun. Itu saya dah ingatkan. Itu namanya perkhidmatan terhadap negara. Treason. Jangan libatkan orang luar. Ini kita di dalam ni berbalahan, adik-beradik antara parti ini, parti itu. Tuan-tuan pun tahu di parlimen sana boleh bertepuk, bertampar di dalam parlimen kami bergurau apa semua. So kenapa pula kali ini nak keluar daripada situ nak mencetuskan keadaan yang tidak baik untuk negara kita. So
saya bagi amaran tu. Siapa yang cuba nak membawa elemen-elemen daripada luar, cita-cita nak bawa masuk, kalau saya dapat kesan, saya silakan. Okey? Okey. Boleh kata tu. Bagi mic kat saya tadi kan tangan panjang macam ni. Tak apa, boleh. Lagi ya. Itu dia apa yang berlaku di Istana Negara tadi, satu peringatan juga kepada masyarakat kita khususnya supaya tidak memberikan gambaran yang negatif khususnya kepada apa yang sedang berlaku sekarang ini. Sudah pastinya menyebarkan berita yang tidak sahih itu adalah perkara yang menyalahi undang-undang dan itu sesuatu perkara yang tidak boleh dilakukan buat masa ini dan untuk hari-hari berikutnya serta setiap masa bagi memastikan kita memahami tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia. Baik, Prof, untuk kita bercerita tentang memahami tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia itu satu perkara yang cukup penting kerana kesedaran tentang pemahaman tanggungjawab itu mungkin subjektif bagi setengah golongan ataupun setengah masyarakat. Mungkin dikaburi dengan fahaman politik, dikaburi dengan fahaman beragama dan sebagainya. Tapi di sebaliknya itu, kita tetap memegang identiti sebagai rakyat Malaysia. Dalam hal ini, bagaimana Prof melihat perpaduan itu sebenarnya walaupun beribu kali dilaungkan, sebenarnya ia bukan sekadar kata-kata semata-mata tetapi perlu untuk dilaksanakan secara fizikal. Ia perlukan kesediaan dalam jiwa. Dia perlukan hati nurani yang suci. Barulah kita boleh mencapai satu perpaduan yang jitu. Kalau kita bercakap tentang perpaduan ni, sejak RMK kedua, ayat pertama, perenggan pertama dalam RMK kedua itu telah menjadikan perpaduan suatu matlamat. Dan kita bercakap sampailah ke hari ini, mungkin RMK 12 ni akan juga menyebut tentang perpaduan. Saya fikir itu perkara biasa untuk sebuah negara yang mempunyai multi-alternate, yang baru saja mencecah usia 63 tahun. Betul. Setelah 446 tahun di era penjajahan atau di ajang pentadbiran kuasa asing. Jadi kita sebenarnya sudah mencapai satu keadaan yang kita boleh banggakan. Baik. Jadi untuk perpaduan itu saya fikir memangnya sistem pendidikan itu sangat penting. Dan langkah kerajaan untuk memperkenalkan pendidikan sivik merentas subjek di sekolah itu adalah satu yang kita sangat-sangat alukan. Dan tidak kurang juga untuk memahami perlembagaan. Baik. Dan perlembagaan itu adalah perlembagaan itu adalah satu dokumen yang boleh menyatu padukan kita kerana penggubalan perlembagaan itu adalah kerana perpaduan. Betul. Tidak tercipta perlembagaan itu kalau kita tidak mempunyai perpaduan pada masa kita mencapai kemerdekaan. Satu lagi saya mahu kongsi ialah kita belajar tentang rukun negara. Saya fikir ini adalah perkara yang betul. Mungkin media-media perlu bawa agenda ini untuk memperkasakan rukun negara. Bukan hanya prinsip rukun negara. Sebab rukun negara itu ada dua bahagian. Bahagian pertama ialah matlamat negara dan bahagian keduanya ialah prinsip-prinsip untuk mencapai matlamat tersebut. Yang pertama untuk mencapai perpaduan, keduanya mengamalkan demokrasi dan kemudiannya keadilan dan liberal terhadap tradisi. Menerima tradisi-tradisi setiap etnik yang ada di tanah air kita dan kemudiannya menggunakan sains teknologi. Tahun 1970-an, 71 kita telah melihat masa depan Malaysia yang akan dilanda dengan era digital dan teknologi, maklumat di hujung jari. Sambil tidur pun kita boleh dapat maklumat. Kalau pelajar saya di universiti, saya kata kalau tak dapat info, tanya Profesor Google dulu. So kadang-kadang info pertama mungkin Profesor Wikipedia dan kita sahkan dengan penulisan-penulisan akademik. Betul. Jadi ini yang menunjukkan negara kita mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Dan kita tidak jauh lagi untuk mencapai 100 tahun merdeka. Sekarang kita 63 tahun, 37 tahun. Sekarang usia Ismail pun belum 37. Sudah pastinya kan? Belum 37. Jadi 37 tahun lagi kita akan mencapai 100 tahun merdeka. Betul. Dan inilah yang negara kita perlu bersedia. Jadi kalau sebagai pelajar perlembagaan, dan saya selalu juga berkongsi dengan pelajar-pelajar, menyatakan bagaimana kita perlu memahami negara kita dengan memahami rukun negara, memahami intipati perlembagaan dan membawanya menuju ke arah kejayaan sebelum kita mencapai 100 tahun merdeka. Betul. Kenapa 100 tahun merdeka ini penting? Itu adalah 1 tahun yang akan menjadikan kita sebuah tamadun.
Kita Malaysia semua bersedia untuk mencapai 100 tahun merdeka. Satu gambaran yang jelas, tapi saya tertarik apabila Prof menyebut tentang bagi pelajar undang-undang sendiri. Kalau kita membaca dan menekuni buku undang-undang itu sendiri, tidak akan memahami secara 100%. Sekiranya tidak diberikan rujukan kes ataupun tidak mempelajar secara rujukan kesnya. Jadi dalam hal ini, apa yang berlaku ada disebut dalam Perlembagaan Persekutuan, mungkin situasi sekarang kita boleh melihat rujukan kes dan juga rujukan kepada perkara-perkara penting yang dirujuk dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi adakah Prof bersetuju bahawasanya apa yang berlaku sekarang ini ada hikmahnya apabila rakyat boleh mula belajar, boleh mula mencari maklumat yang sahih, boleh mula untuk mencari pakar-pakar akademik yang boleh memberikan pengesahan kepada maklumat yang disebarkan. Okey, kalau di sekolah undang-undang, ada law schools ni, kita belajar untuk jadi peguam. Tapi untuk warga negara, kita belajar untuk jadi rakyat. Dan rakyat itu kita kalau sebagai pelajar undang-undang di dalam fakulti undang-undang atau di sekolah undang-undang ini, kita akan belajar bagaimana kita akan berhujah di mahkamah nanti, atau bagaimana kita akan menasihati klien kita. Tapi sebagai warga negara, kita tidak perlukan itu semua. Cuma apabila kes-kes yang sangat memerlukan kepakaran, saya selalu buat analogi macam ni lah. Kalau orang tu sakit demam biasa, tapi ada COVID 2019 tu kena fikir hati-hati sikit kan. Tapi kalau keadaan biasa tu, kita demam biasa, penat, makan Panadol, mana-mana ubat paracetamol ni tidak boleh. Kita sendiri boleh tahu diri kita macam mana. Kalau kita rasa teruk, kita pergi GP. Teruk sangat lagi, kita pergi spesialis. Kalau keadaan itu sudah teruk, kita yang biasa-biasanya tidak boleh lagi menasihati tentang isu-isu tertentu. Jadi rakyat semua kena faham, ada isu-isu yang kita perlukan satu kepakaran. Betul. Ada isu-isu yang kita perlukan hanya kefahaman mudah. Jadi di sinilah saya fikir kita kena kenal kenapa kita belajar perlembagaan sebagai rakyat. Saya rasa kita bukan sebagai peguam. Okey, tapi itu saya akan ajukan, adakah kefahaman mudah itu perlu ataupun cukup apabila kita ingin berhujah dengan satu set masyarakat yang suka untuk mempertikaikan isu-isu yang berlaku. Menurut kenyataan yang dikongsikan oleh Ivan tadi, kenyataan media oleh pihak Istana Negara, ada menyebut tentang perkenaan kepada Pilihan Malaysia Paduka bagi Di-Pertuan Agong yang telah pun selesai menembual ahli-ahli parlimen seramai 222 orang, kesemuanya dalam bilangan Dewan Rakyat itu sendiri. Ada dua perkara yang digambarkan dalam hal ini. Pertama, keputusan mengenai siapakah wakil rakyat yang dipilih sebagai Perdana Menteri tidak dapat lagi diputuskan. Yang kedua adalah berkaitan tentang mesyuarat khas bagi Dewan Rakyat yang dikabarkan akan berlangsung pada 2 Mac ini tidak akan diadakan. Dalam hal ini sebenarnya bukan kita ingin menilai atau menganalisis kepada keputusan itu, tetapi kita sebenarnya ingin menganalisis tentang ada 3 entiti ataupun struktur yang terlibat. Pertama, struktur institusi Yang di-Pertuan Agong. Kedua, struktur institusi Dewan Rakyat atau boleh kita kata sebagai legislatif. Yang kedua adalah struktur Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai entiti eksekutif. Jadi dalam hal ini, pemahaman yang jelas untuk kita melihat ketiga-tiga entiti ini saling menjadi check and balance untuk menentukan ataupun merencana perjalanan pentadbiran negara kita. Bagaimana Prof menggambarkan ketiga-tiga entiti ini perlu bergerak seiring walau apa pun situasi yang berlaku? Ya. Ketiga-tiga ini perlu bergerak seiring demi kemakmuran negara dan kesejahteraan negara. Ya. Kita tahu bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Baik. Perdana Menteri ialah ketua kerajaan. Hubungan antara ketua kerajaan dengan ketua kerajaan dan ketua negara hendaklah intim. Yang ketiganya, institusi yang Ismail sebut tadi ialah Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ini adalah institusi yang mewakili rakyat dan Dewan ini secara langsung berhubungan dengan ketua kerajaan itu. Jadi hubungan-hubungan yang intim ini akan menzahirkan kemakmuran. Sekiranya kedudukan ahli Dewan Rakyat itu bersengketa antara satu sama lain, ia akan mendatangkan kepayahan kepada ketua negara. Ya? Ketua kerajaan juga akan mengalami kesukaran. Oleh itu, dari sini kita tahu, dalam Dewan Rakyat,
Ada pembangkang dan ada kerajaan. Betul. Saya fikir mulai hari ini, atas penerimaan kita ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara, marilah kita sama-sama menggelarkan kerajaan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. His Majesty's Government. Dan pembangkang kepada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tidak ada lagi label-label parti politik pada kerajaan. Itu melahirkan rasa bahawa kita akan taat setia kepada raja, setia kepada ketua negara, dan prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Kenapa ia digabungkan? Raja, kenapa tidak kesetiaan kepada raja, kesetiaan kepada negara, tapi merupakan raja itu lambang negara, negara itu adanya raja. Betul. Jadi di sini saya fikir mungkin apa yang berlaku pada hari ini akan memperkenalkan kita siapakah institusi beraja, apakah institusi beraja, peranannya, apakah kedudukan Dewan Rakyat dan dalamnya terkandung pembangkang dan kerajaan. Betul. Siapakah Perdana Menteri, apakah tanggungjawab beliau. Jadi di sini saya fikir saya mintalah rakyat Malaysia sekarang membuang label-label politik pada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dan kita nampak bahawa ke bawah Duli Maha Mulia lah yang melantik kerajaan. Perlembagaan sangat jelas. Perkara 43 dalam braket 2A itu, 2 dalam braket A, ya, 43 dalam braket 2 dan braket A. Saya fikir orang Malaysia sudah ingat dah peruntukan itu. Ya, jadi itu menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong melantik jemaah menteri. Betul. Untuk menasihati baginda. Dan kemudiannya sebelum melantik jemaah menteri, baginda hendaklah melantik Perdana Menteri. Ini menunjukkan bahawa kerajaan jemaah menteri yang diketuai oleh ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri adalah kerajaan baginda. Betul. Yang akan menasihati baginda. Jadi inilah nama itu saya fikir untuk meredakan kita tidak kata menolak nama parti politik itu, tapi supaya kita mengenali kerajaan itu sebagai kerajaan His Majesty. Baik. Ini saya fikir itulah hubungan-hubungan yang berkait rapat antara kerajaan, ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri, ketua negara iaitu Raja Yang di-Pertuan Agong dan wakil-wakil kepada rakyat. Sama ada mereka ada pembangkang atau mereka adalah kerajaan, mereka adalah wakil rakyat. Dan tugas mereka ialah membuat undang-undang, memeriksa undang-undang, membuat polisi dan mempersoalkan sama ada polisi itu bagus ataupun tidak. Sebab itu hubungan antara keseluruhan entiti itu dilihat sebagai simbiosis yang akan berkait antara satu sama lain, ya, Prof. Ya. Baik, kita dalam mengharungi apapun yang berlaku dalam isu-isu pentadbiran negara, ramai masyarakat luar memuji tentang kita kata betapa efektifnya negara Malaysia dalam mengharungi situasi pentadbiran, khususnya apabila pakej rancangan ekonomi yang telah pun dirangka beberapa bulan yang lalu ataupun terlebih dahulu dapat juga dibentangkan dan juga dilaksanakan, menilai dan juga melihat kepada situasi mungkin kesihatan yang berlaku sekarang ini dan juga situasi yang menjejaskan keadaan ekonomi. Jadi dalam hal ini Tuan Huzaidi mungkin melihat Malaysia sebenarnya ataupun rakyat Malaysia sebenarnya beruntung kerana walau apa pun yang berlaku dalam situasi pentadbiran, dasar-dasar pentadbiran masih diteruskan melalui pimpinan Ketua Setiausaha Negara dan juga Kebahagiaan Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Jadi dalam hal ini industri pelancongan khususnya dan juga industri yang banyak memberikan nilai tambah kepada Malaysia, bagaimana melihat inilah masanya untuk industri ini menjadi antara penyumbang terbesar dalam pembangunan yang lebih mapan. Ya, terima kasih Ismail. Sebenarnya itulah kita wawakan supaya industri leads the industry. Because business must go on. Macam mana pun business must go on. Takkan kita nak berhenti berniaga, dan bila berhenti berniaga tu ekonomi negara akan menjunam. Dengan adanya program pakej rancangan ni, kita dianggap sebagai memberi motivasi untuk kita meneruskan macam mana apa pun berlaku pun meneruskan perniagaan seperti biasa. Dan saya kagum sebab rakyat Malaysia ni amat matang dalam pemikiran, terutama sekali pemikiran politik. Kalau benda ini berlaku di tempat-tempat lain, dah kira lain ada kiranya. Jadi kita bersyukur Alhamdulillah kerana rakyat Malaysia sangat matang. Saya pun terkejut sebab kita pematangan rakyat Malaysia ni menunjukkan betapa bahawanya kerajaan sebenarnya stable. Negara ni stable. Semasa siapa yang memimpin ke tidak memimpin ke, kita masih lagi berada di negara yang tercinta, negara yang Malaysia. Kita sayang negara kita
ni. Jadi kalau kita tengok ke shopping center, tempat-tempat jalan masih jam. Shopping center pun penuh dengan orang membeli belah. Jadi saya amat banggalah dengan kemantangan rakyat Malaysia, dan ini juga boleh digunakan sebagai produk pelancongan. Sebab jarang negara-negara yang kalau keadaan sekarang ni masih aman, masih tenteram, masih kita bekerja, pergi tak bonteng kerja, masih lagi pergi kerja. Betul. Jadi ini adalah antara yang boleh jadikan sebagai produk pelancongan. Dan juga industri ni sebenarnya kita belanja untuk modal kita untuk mengembangkan perniagaan kita. Kita sendiri. Jadi saya harap dengan adanya agensi-agensi kerajaan masih bergerak mempunyai ketua-ketua KSU, TKSU yang masih berjalan dengan secara biasa dan bekerjasama dengan industri pelancongan. Saya harap industri ataupun pengusahawan boleh bekerjasama lebih rapat lagi dengan agensi kerajaan. Janganlah kita bekerja dengan silo, agensi-agensi, industri-industri. Dengan keadaan sekarang ni kita harus bekerjasama, because pelancongan, terutama pelancongan, industri pelancongan, dia mengakibatkan teamwork. Dia bukannya seorangnya one man show. Dia perlukan lebih banyak lagi penglibatan daripada industri, penglibatan daripada stakeholder, daripada PBT, daripada orang kampung, sebab supaya pelancongan ni industri pelancongan ni boleh memberi impak yang positif dalam ekonomi sesuatu tempat. Itu sebabnya itu je betapa pentingnya industri pelancongan kita boleh sebarkan satu Malaysia, bukan hanya di Kuala Lumpur, bukan hanya di Johor, tapi di satu Malaysia ni, sebab kita mahukan ekonomi negara berkembang secara sihat. Jangan hanya di Kuala Lumpur saja, jangan hanya di Sabah. Sekarang ni Sabah popular, jangan hanya di Sabah saja, tapi tempat-tempat lain juga yang boleh kita tunjukkan sebagai produk pelancongan ataupun destinasi pelancongan yang popular. Betul, bersesuaian dengan Tahun Malam Malaysia 2020. InsyaAllah kita, walaupun apa yang kita hadapi, sebenarnya kita perlu teruskan dengan dasar kerajaan untuk melihat Tahun Malam Malaysia 2020 ini dapat dipromosikan yang lebih jayanya lagi. Prof dan juga Tuan Rozali, kita akan berjeda seketika, kita akan saksikan apakah perkongsian yang nak dikongsikan dari Negeri Sembilan. Jom kita saksikan. Baik, semalam Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun membentangkan pakej ransangan ekonomi 2020 dalam usaha kerajaan untuk menangani risiko ekonomi akibat penularan wabak COVID-19 dengan lebih berkesan. Dan untuk itu saya nak bersama-sama dengan Profesor Madya Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Terima kasih Doktor. Baik Doktor, seperti yang kita tahu, pakej ransangan ekonomi ini telah pun dilaksanakan semasa tahun 2003 semasa negara kita sedang dilanda wabak SARS. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan jangkaan bagi mereka negara dan juga pemain industri yang terjejas ini mendapat impak daripada pakej ransangan ekonomi 2020 ni. Okey, kalau kita lihat pada sejarah wabak SARS melanda pada tahun 2003 dahulu, ianya mengambil masa dalam sebulan atau 2 bulan untuk kita mendapat lonjakan ekonomi. Walau bagaimanapun, pada waktu sekarang konteksnya adalah sedikit berbeza. Sebab apa yang kita lihat pada waktu tersebut iaitu wabak SARS melanda pada awal tahun, iaitu Januari 2003, dan pakej ransangan ekonomi itu hanya diumumkan pada bulan Mei, 22 Mei 2003. Jadi ada masa 5 bulan, iaitu wabak SARS itu mungkin telah reda pada waktu tersebut. Dan juga pada waktu tersebut pakej ransangan ekonomi ini juga dibantu dengan satu pakej daripada polisi monetary, iaitu pakej expansionary growth lah, yang dijalankan oleh Bank Negara dengan mengurangkan kadar OPR sebanyak 50 mata asas. Di sini kita masih menantikan sama ada pada konteks sekarang ini, selepas diumumkan pakej ransangan ekonomi pada semalam, adakah Bank Negara juga akan turut membantu dengan memberikan kelegaan, iaitu dengan mengurangkan kadar OPR sebanyak 50 mata asas ke ataupun 25 mata asas. Sebab
Bank Negara telah mengurangkan kadar OPR-nya dari sejak tahun lepas, iaitu pada April tahun lepas dan juga pada Januari tahun ini. April tahun lepas sebanyak 25 mata asas dan juga Januari tahun ini sebanyak 25 mata asas. Jadi kita akan menantikan bahawa jika mereka mahu mengurangkan lagi kadar OPR, tetapi apabila mereka mengurangkan kadar OPR, maka dia adalah juga dia punya kesan sampingan daripada pengurangan kadar OPR tersebut. Jadi kalau kita nak bandingkan di antara wabak SARS dan juga sekarang di wabak COVID-19 ini, saya rasa kita perlu melihat konteks yang agak berbeza sedikit, kerana pada waktu pakej rangsangan ekonomi ini diumumkan, wabak COVID-19 masih lagi berleluasa di dalam arena global. Jadi kita mahu memastikan bahawa apabila ianya telah reda, mungkin barulah pakej rangsangan ekonomi ini dapat memberikan kesan, impak yang positif kepada ekonomi Malaysia. Baik, itu satu, Doktor. Satu lagi, pakej rangsangan ekonomi ini diumumkan semasa keadaan politik negara kita masih dalam keadaan teka-teki. Jadi, pendapat Doktor, adakah ia akan memberi impak kepada pelaksanaan pakej ini? Dari segi konteks ini, kita kena selesaikanlah masalah dalaman, itu masalah politik negara kita dengan mengadakan kerajaan yang baik, dengan secara baiknya dan sebagainya lah. Dan pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi ini, walaupun ianya sebab kerana ianya telah digubal sebelum ini, cuma perlu kelulusan daripada parlimen, mungkin pelaksanaannya tidak akan memberikan masalah, cuma ianya mungkin akan mempunyai kerumitan dalam untuk melaksanakannya, sebab kita tak dapat lagi ketentuan kerajaan yang akan dibentuk pada masa akan datang ini. Dan apabila kita melihat dari konteks pelabur-pelabur, sebagai contohnya pelabur daripada antarabangsa, pelabur dari dalam negara, kita pelabur ini dia tidak menyukai kepada ketidakpastian. Jadi kita perlu melaksanakan pembentukan kerajaan ini dengan secepat mungkin untuk memberikan kesan impak yang positif daripada pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi. Baik, terima kasih, Doktor. Baik, itu saja sedikit respon daripada Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, Profesor Madya Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Saya Hana Adlina Sajun Ahmad, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Negeri Sembilan. Sebenarnya, apabila saya menyebut tentang simbiosis tadi, Prof, kita perlu melihat institusi di Malaysia ini apabila kita gambarkan sebagai demokrasi, from people to people. Maksudnya apabila rakyat memilih, kesannya, outputnya itu perlu diberikan semula kepada rakyat. Itu amalan demokrasi yang diterima pakai. Tetapi persoalannya sekarang ini adalah untuk kita menggambarkan juga sebenarnya bukan satu entiti sahaja yang berfungsi, tetapi entiti lain, khususnya eksekutif, legislatif, judiciary, institusi diraja juga turut bersama-sama digerakkan bagi memastikan keharmonian dan perpaduan tidak kira apa pun identiti masyarakat kita berbilang bangsa dan agama, Prof. Ya, saya tidak boleh tidak bersetuju dengan Ismail, dan itu I cannot disagree anymore. Memang betul. Sebab sebuah negara itu dia terrangkum dan berangkai-rangkai. Kalau ada break satu tempat itu, ada satu atau terputus satu bahagian tu, maka ia tidak akan mendatangkan kemakmuran kepada negara. Contoh yang saya sambung sikit apa yang kita bincang sebelum ini tentang institusi beraja, tentang kerajaan dan juga tentang Dewan Rakyat. Jadi ahli Dewan Rakyat ini tugasnya ialah untuk membuat undang-undang. Yang saya sebut sikit tadi, antaranya lah untuk membuat undang-undang, untuk memeriksa sama ada kerajaan telah melaksanakan fungsinya dengan baik, peranannya menggunakan perkara-perkara melaksanakan di agensinya dengan baik, dan kemudiannya ia juga boleh memeriksa tentang polisi sama ada telah dilaksanakan dengan baik atau polisi itu bagus atau tidak bagus. Itu boleh dalam soal jawab di parlimen tu. Jadi di sini mungkin adakah jauh atau dekat antara ahli Dewan Rakyat dengan yang di-Pertuan Agong atau institusi beraja. Jadi kita letak institusi beraja, lepas tu kita letak
kerajaan ya, dan kemudian ahli Dewan Rakyat. Jadi di sini saya fikir untuk kesinambungan yang lebih mantap, lebih jitu itu, ahli Dewan Rakyat juga perlu membantu antara satu sama lain institusi. Contoh institusi beraja perlu juga memastikan institusi yang di-Pertuan Agong itu boleh melaksanakan tugasan baginda dengan sempurna. Jadi inilah kesinambungan atau hubungan antara institusi-institusi tersebut. Ya. Balik kepada hubungan antara legislatif, judiciary dan juga eksekutif ni, saya fikir ia sangat berkaitan juga dengan apa yang kita telah bincangkan tadi. Sebab Dewan Rakyat mewakili perundangan, judiciary ini adalah sesuatu yang sangat independen. Kehakiman ini adalah di luar daripada kedua-dua institusi ini. Ya. Jadi saya fikir itu adalah satu konsep yang sangat penting untuk kita memastikan demokrasi bergerak dengan baik. Dan kemudiannya institusi beraja juga dapat berfungsi dan berperanan serta menyumbang dengan lebih baik, insya-Allah. Baik. Dalam hal itu juga saya suka untuk mengasak sedikit Prof dengan persoalan tentang integriti. Apabila dikabarkan tentang integriti ini, sudah tentu peranan Sri Paduka Baginda Pertuan Agong diperuntukkan untuk menjaga perkara-perkara penting dalam perlembagaan. Contohnya perkara 3 tentang agama Islam, perkara 152 tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan juga perkara yang lebih penting lagi adalah tentang hak bumi putera dan juga orang Melayu. Jadi ini satu perkara yang perlu digambarkan secara keseluruhannya. Jadi dalam hal ini peranan ataupun politik itu sebenarnya tidak boleh diasimilasikan dengan institusi Sri Paduka Baginda Pertuan Agong, kerana institusi yang di-Pertuan Agong dilihat sebagai institusi yang neutral, tidak berpihak kepada mana-mana ataupun kepartian. Jadi adakah integriti yang ditekankan dalam Perlembagaan Persekutuan ini dipanjangkan juga kepada ahli-ahli politik dan juga pemimpin-pemimpin tanah air? Okey, saya mula dengan diri saya lah sebagai individu ya. Kalau saya seorang ahli akademik dalam bidang undang-undang, saya hanya boleh bercakap dalam bidang undang-undang. Walaupun saya berminat dalam bidang ekonomi, tapi saya bukan doktor pakar dalam ekonomi. Jadi integriti itu bermula dari diri kita. Jadi seluruh warga negara, setiap individu mempunyai integriti dalam dirinya sendiri. Ini yang perlu kita bina. Kemudian di mana pembinaannya? Ianya dibina di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Jadi di situ integriti itu penting dalam sebuah keluarga. Dan sudah tentu integriti itu juga penting dalam pentadbiran negara. Integriti juga penting dalam institusi beraja. Sebab itu saya fikir apabila kita meletakkan integriti itu, kita tanya diri kita dahulu. Belum kita tanya siapa, sama ada kerajaan ke, sama ada institusi beraja itu sendiri ke. Integriti itu perlu dimulakan dalam diri. Tetapi kalau berbalik kepada institusi beraja, mengikut peruntukan-peruntukan yang Ismail sebut tadi, ia menggambarkan bagaimana sumpah lafaz yang di-Pertuan Agong yang saya sebutkan pada awal rancangan tadi, itu adalah menunjukkan bagaimana perlembagaan mahu memastikan integriti dalam institusi beraja. Persoalan sama adakah integriti ini juga disalurkan kepada atau dimestikan kepada seluruh ahli Dewan Rakyat ataupun wakil-wakil rakyat, ya. Sama ada di peringkat negeri dan sebagainya. Ya. Jadi di sini saya percaya dalam sistem parti politik itu perlu dibentuk lebih tinggi lagi integritinya. Contoh, kalau kita kata satu parti politik meletakkan calon untuk pilihan raya, dipastikan seseorang itu memang berintegriti. Itulah barulah kita akan dapat mencipta ahli Dewan Rakyat yang berintegriti. Disaring sejak peringkat parti politik lagi. Ini yang kita perlu tegaskan dalam sistem parti politik itu sendiri. Syarat-syarat untuk menjadi calon-calon itu perlu diperketatkan oleh parti politik. Perkara ini dah lama dibincangkan. Cuma dari segi aplikasi itu mungkin kita belajar dari masa ke semasa. Dan saya fikir inilah integriti bermula dari diri individu, dibesarkan ke atas keluarga dan seluruh masyarakat dan negara.
Baik, persoalan tentang integriti itu juga saya nak panjangkan kepada Tuan Huzaidi. Apabila kita nak melihat integriti dalam pelaksanaan dasar-dasar berbentuk ekonomi, yang mana apabila kita bercerita tentang ekonomi, sosioekonomi masyarakat, sudah semestinya apa yang diharapkan untuk kita mendengar nadi suara rakyat, kebajikan masyarakat dan juga keperluan yang menuntut untuk kita melihat rakyat itu dibangunkan melalui pembangunan ekonomi yang mapan. Bukan saja kita bergerak ke arah negara maju, tapi masyarakat juga perlu digerakkan dengan keadaan kapasiti ekonomi kendiri yang lebih maju. Jadi dalam hal ini, pakej-pakej seperti itu, contohnya pakej rangsangan ekonomi dan apa pun pakej yang akan diperkenalkan, adakah Tuan Huzaidi melihat ini satu perkara yang sebenarnya berfokuskan kepada rakyat dan tidak meninggalkan pembangunan yang sedang dirancang? Okay, terima kasih Ismail. Sebenarnya industri pelancongan antara industri yang begitu fokus dalam sustainability, ada panggil sustainability kelestarian. Ini diselari dengan visi UNTWO, United Nations Tourism Organization, yang mana kita perlu apa-apa manfaat daripada industri pelancongan itu harus dibagi-bagikan kepada local community ataupun warga tempatan. Bukan saja untuk perniagaan saja, tapi juga untuk pembangunan keadaannya. Tidak gunanya kalau tempat tu memang maju dalam pelancongan, tapi keadaan penduduk-penduduk tempatan tu miskin. Itu adalah satu yang kita perlu fokuskan supaya jika tempat tu popular sebagai destinasi, penduduk-penduduk pun dapat manfaat daripada segi infrastruktur, daripada segi peluang, pekerjaan, perniagaan, sebenarnya. Ada beberapa tempat di Malaysia yang memfokuskan lokal ni, mengatakan okey, saya beli 15%. Kalau kedai hotel, restoran tu membeli 15% bahan mentah daripada masyarakat. Itu antara polisi-polisi yang kita harus mengenakan pada industri pelancongan. Bukan saja kita hanya import barang, kita beli yang paling barang murah, tapi kita kena beli barang daripada tempat-tempat local community. Jadi industri pelancongan ni amat peka dalam in terms of sustainability tourism, dan juga kita tak gunalah kalau kita dapat 20 bilion industri tapi rakyat tidak mendapat apa-apa. Tapi industri pelancongan ni sebenarnya dia tidak ada orang tengah. Kalau kita pergi kita berniaga di tempat-tempat pelancong, kita dapat terus 100% dia punya benefitnya. Kalau makcik tu jual goreng pisang di Taman Negara, dan pelancong beli di taman goreng pisang tu, jadi dia tu dapat nampak manfaat tanpa melalui orang-orang tengah. Jadi ini adalah industri yang saya rasa kita harus tekankan lebih banyak lagi kita tekankan untuk industri pelancongan supaya warga tempatan tu dapat manfaat. Okey. Baik, kalau kita lihatkan tadi agrofruit juga, industri pengeluaran makanan juga diberikan penumpuan untuk menghasilkan ataupun pengeluaran yang lebih mapan dalam negara, kerana industri pertanian tidak boleh kita abaikan selari dengan beberapa industri-industri utama lain. Kita akan berjeda seketika Tuan Huzaidi dan juga Prof untuk kita memberi laluan kepada sahabat kita di Pulau Pinang untuk berkongsikan keunikan di Pulau Jerejak. Silakan. Terima kasih. Semalam, seperti mana semua sedia maklum, Perdana Menteri Interim Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah pun melancarkan pakej rangsangan ekonomi bagi membantu pemain industri pelancongan dan juga rakyat Malaysia sendiri dalam mendepani cabaran dan kesan penularan wabak COVID-19. Dan seperti mana semua sedia maklum, ia merupakan usaha kerajaan bagi memudahkan aliran tunai kepada pemain industri dan juga rakyat sendiri. Baiklah, tanpa membuang masa, saya hari ini melintas langsung di Pulau Jerejak dan bersama saya ketika ini dua orang tetamu, iaitu pengurus operasi Jerejak Island Resort Encik Kumar dan pengurus bahagian penginapan Encik Ayat. Baiklah, terima kasih Encik Kumar, Encik Ayat kerana sudi meluangkan masa bersama RTM. Baiklah, Encik Kumar, boleh antara intipati daripada pakej rangsangan ekonomi untuk pemain industri pelancongan sendiri, iaitu diskaun sementara 15% selama 6 bulan bagi bil elektrik. Dan sebagai Encik Kumar sebagai pengurus operasi, bagaimana Encik Kumar lihat pengurangan diskaun membantu pihak Encik Kumar? Selamat pagi kepada semua. Terima kasih Encik Abdullah. Okey, kita sebagai pengurus dan pemain industri memang mendapat banyak manfaat dengan pengurangan 15% kos pengurangan elektrik, kerana seperti mana yang semua tahu, yang Encik Abdullah aware juga,
penggunaan elektrisiti di Pulau Jerjak ini sangat tinggi kerana kita mempromosikan Pulau Jerjak ini. Di baliknya di antaranya ialah lampu, perkelipan dan dengan kadar 15% ni dapat mengurangkan kos kita. Sebagai contoh penggunaan kos kita dalam sebulan yang lepas yang kita telah buat roughly kalkulasi puratanya dia lebih kurang 45,000 hingga 55,000. Dengan pengurangan 15% ini kita dapat menjimatkan lebih banyak dan kita dapat menggunakan duit yang kita jimat ini untuk memperbarui dan menambahkan kemudahan-kemudahan di Pulau Jerjak ini supaya dapat menarik pelancong yang banyak. Okey, Cik Ahyat mungkin boleh komen. Antara intipati yang lain juga pelepasan cukai individu sebanyak 1,000 untuk perbelanjaan pelancongan domestik. Mungkin dari situ Cik Ahyat tengok akan ada lagi pelancong domestik datang ke Pulau Jerjak ini. Boleh komen sikit persiapan pihak Jerjak Island Resort macam mana? Okey, Assalamualaikum. Okey, dengan tahun ini 2020 dengan Visit Malaysia 2020. Okey, kita ada menyediakan langkah-langkah untuk memastikan pelancongan yang datang ke Pulau Jerjak ke Malaysia tidak terjejas dengan masalah isu COVID-19. So apa yang kita lancangkan adalah transportation. So boat kita yang kita selama ni kita bawa, kita akan tambah lagi kepada frekuensi atau masa yang cepat untuk datang masuk. Dan akan tambah lagi kepada 56 orang untuk masuk ke dalam ni. Jadi keseluruhannya dalam 100 orang boleh masuk dalam satu masa. So lagi satu kita akan ada tempat untuk bergambar lagi, tambahan tempat untuk ambil gambar dari ambil masa kat sini. Lagi itu tempat untuk makanan. So orang tu akan datang, guest pelancong akan datang dan ada tempat untuk makan kat sini. Lagi kita akan ada aktiviti yang menarik dekat sini. Pertama paintball, archery. Lepas tu kita ada kolam renang untuk pelancong yang datang sini boleh mandi-manda. Dan kita ada juga untuk bagi warga-warga emas dan orang-orang upaya yang tak boleh menikmati keseluruhan kawasan resort Jerjak ni, kita akan bawa menggunakan kereta elektrik. Kita akan bawa pusing dalam satu resort ni dan tempat-tempat spot kita akan berhenti untuk mereka ambil gambar juga. Dan lagi satu bagi pelancong yang datang ke sini tapi nak duduk masa yang panjang tanpa bermalam di sini, kita juga ada package penginapan seharian. Dia akan menginap di sini dan dalam masa 4 atau 6 jam untuk menginap di sini dan berrefresh kat sini. Lepas tu dia akan menikmati kawasan dekat sini. Okey, Encik Kumar, kita semua faham usaha-usaha tersebut sangatlah mampu menarik pelancong. Mungkin Cik Kumar sendiri ada plan nak buat promosi ke ataupun ada diskaun-diskaun tertentu? Cik Kumar boleh? Yes, sebagai pengurus di sini kita telah memperkenalkan dan sedang menambahkan spot-spot untuk penggambaran, tarikan supaya kita dapat menampung kita panggil bukan kehendak pelancong-pelancong yang datang ke dalam Pulau Jerjak. Okey, baik. Terima kasih Encik Ayat dan Encik Kumar kerana sudi meluangkan masa. InsyaAllah mungkin akan ada lagi penambahan pelancong selepas pakej rangsangan ekonomi. Okey, terima kasih. Baiklah, seperti mana yang semua sedia maklum, dari pakej tersebut kita dapat lihat bukan saja pemain industri yang mendapat manfaat, malah rakyat sendiri menerima manfaat daripada pakej rangsangan ekonomi tersebut. Dan saya kira setakat itu dahulu, kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abdullah Mahyudin untuk perkembangan dari Pulau Jerjak yang dibawakan. Itu satu aspek dalam pelancongan yang perlu diberikan perhatian. Kalau kita lihat di sebalik kita kata penularan wabak COVID-19 ini, WHO telah mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang paling efektif, antara negara paling efektif dalam menangani wabak ini. Jadi secara asasnya kita boleh mengetahui kita kata prosedur kesihatan negara kita dianggap yang terbaik dari segi staf kesihatan, hospital dan sebagainya. Adakah Tuan Zaini melihat ini satu peluang yang baik sebenarnya untuk kita mempromosikan medical tourism yang seboleh-bolehnya membawa banyak income ataupun pendapatan yang lebih besar buat negara? Ya, Ismail, sudah terbukti Kementerian Kesihatan telah melakukan pekerjaan ataupun dan good job lah in terms of contain dia punya disease, virus, in terms of management, in terms of crisis communication, in terms of saringan pelancong-pelancong. I think total package memang complete. In fact, ramai yang dah sembuh. Jadi banyak negara-negara ingin mengetahui macam mana Malaysia ni boleh menyembuhkan pesakit COVID-19 ni, padahal negara-negara lain masih struggle lagi. Alhamdulillah
ini adalah terbuktinya bahawa Kementerian Kesihatan ini adalah first class satu agensi yang sangat memperhatikan kualiti. Dan kita juga telah rama berbagai-bagai krisis H1N1 tu, macam SARS tu. Saya rasa ini mengakibatkan kita ni lebih efektif, lebih efisien, lebih tahu bagaimana kita nak mengurangkan, memantaukan pesakit-pesakit ni. Ini antara produk-produk yang boleh kita promote. Sebab medical tourism adalah segmen yang saya rasa lumayan, very lucrative dan juga memberi manfaat kepada industri pelancongan dan juga hospital swasta yang telah memberi layanan ataupun tawaran yang bagus, package yang bagus untuk pelancong datang sini, daripada medical check up sehingga scanning hingga ke even plastic surgery, retreat, even dari kita cara macam mana nak menyembuhkan diri, complete. Jadi saya harap industri pelancongan ataupun pengiat-pengiat industri menggunakan point ini untuk kita promote lebih banyak lagi lah, untuk lebih ramai lagi pelancong-pelancong datang sini untuk medical tourism. Okey, apa yang diperkatakan oleh Tuan Huzaidi tadi, saya nak cuba gambarkan kepada Prof juga, kalau boleh kita melihat sebenarnya pemimpin dalam setiap kementerian itu akan silih berganti. Menterinya itu akan tetap silih berganti dalam setiap pilihan raya dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya kita menilai pencapaian kementerian yang semakin baik dari sehari ke sehari. Contohnya Kementerian Kesihatan melaksanakan pelbagai dasar yang memberikan jaminan kesihatan yang dianggap terbaik dalam dunia untuk rakyat Malaysia. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melancarkan projek 5G Malaysia yang akan membawa satu lagi era baru dalam kehidupan manusia, khususnya dalam peringkat global. Jadi dasar-dasar kementerian itu yang berpaksikan kepada kepentingan untuk rakyat menggambarkan bahawasanya badan eksekutif ataupun yang melaksanakan dasar-dasar itu sebenarnya bertindak dengan baik mengikut kapasiti mereka. Jadi dalam hal ini, bagaimana doktor menggambarkan sebenarnya ketepikan isu politik, kita bawa kepada isu pentadbiran negara dengan kita melihat apakah perkara-perkara positif yang sudah kita capai setakat ini. Saya sangat setuju. Politik itu di mana-mana. Cuma politik kepartian itu yang sangat bahaya untuk pentadbiran negara, untuk agensi-agensi bergerak, ya. Tapi kalau kita lihat apabila negara kadang-kadang ada mempunyai masalah dari segi pentadbiran begitu, tapi saya tengok jabatan-jabatan awam bekerja dengan sempurna lagi. Betul. Tidak ada komplain, tidak ada orang yang menyatakan sudah tidak melakukan bisnes harian mereka. Jadi di sini saya percaya kita mempunyai penjawat awam yang efektif, yang boleh menyampaikan delivery itu kepada rakyat. Kepada rakyat, polisi kerajaan itu disampaikan kepada rakyat melalui prosedur. Tapi penambahbaikan itu saya fikir biasa berlaku. Dan apa yang kita perlukan dalam sebuah pentadbiran negara dan pihak eksekutif yang melaksanakan penyampaian polisi itu, mereka mempunyai kepakaran-kepakaran yang tertentu. Right. Jadi kalau saya kaitkan dengan Perlembagaan Persekutuan, pada perkara 39 menyatakan kuasa pelaksanaan itu adalah diletak hak pada Yang di-Pertuan Agong. Dan perkara 132 menyebut tentang perkhidmatan awam. Betul. Yang disenaraikan di bawah perkara 132. Dan juga perkara 135 Perlembagaan Persekutuan menyatakan tentang hak-hak yang diberikan kepada penjawat awam. Di sini kalau kita melihat kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan itu, penjawat awam itu melaksanakan kuasa eksekutif Yang di-Pertuan Agong. Betul. Sebab itu kita sering lihat urusan Seri Paduka Baginda. Jadi di sini setiap penjawat awam hendaklah juga pentadbiran di peringkat kerajaan ini juga menghargai, mengetahui dan menginsafi bahawa tugas yang mereka lakukan itu ialah tugas melaksanakan kuasa eksekutif Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 139 Perlembagaan Persekutuan. Apabila Prof menyebut tentang perkara-perkara dalam Perlembagaan Persekutuan, saya suka untuk membawa gambaran kepentingan institusi monarki atau institusi beraja ini. Kita bawa gambaran kepada apa yang berlaku situasi politik di
Thailand contohnya, walaupun pergerakan politik dan juga krisis kepimpinan yang berlaku, tetapi Raja Thailand memberi dan juga mengambil alih kuasa itu dengan melihat bagaimana kepentingan rakyat harus diutamakan walaupun perubahan politik berlaku. Betul. Di England ataupun di negara Eropah misalnya, dengan kuasa oleh Queen Elizabeth juga dianggap sebagai lambang penyatuan. Betul. Jadi di Malaysia juga kita amat beruntung sebenarnya, Prof, kerana mempunyai satu kita kata lambang penyatuan yang disegani, iaitu Kebahagiaan Malaysia Paduka Baginda Tuan Agong. Jadi bagaimana Prof melihat ini satu perkara yang perlu disyukuri dan ditakul dengan baik oleh rakyat Malaysia? Benar sekali. Saya tidak boleh tidak bersetuju sekali lagi dengan Ismail. Saya sangat gembira. Mungkin penonton juga berasa yang semangat. Jiwa kita itu menunjukkan bahawa kita taat kepada kesetiaan kita kepada raja dan negara. Di Thailand, kalau kita mengambil contoh, ya, lebih kurang 18 hingga 20 kudita dan mungkin 9-nya berjaya. Tapi negara itu, saya selalu sebut secara santai lah, kita kata kita yang menikmati mangga dari Thai, terutamanya orang di Kelantan, ya, menikmati kemakmuran negara Thailand tu di Malaysia juga, dan ramai sebenarnya orang menikmati kemewahan, kemakmuran negara kita, kan. Tapi dari segi aspek perpaduan, di Perlembagaan Negara Jepun meletakkan dengan jelas bahawa maharaja mereka adalah simbol perpaduan. Okey. Kita tidak ada istilah itu, tapi adakah institusi beraja itu adalah institusi simbol perpaduan? Saya fikir ia bukan simbol, ia adalah idola perpaduan. Contoh pembentukan majlis raja-raja itu sendiri, ia adalah perpaduan dalam kalangan, bukan setakat kesepaduan, ia adalah perpaduan dalam kalangan raja-raja Melayu. Betul. Dan raja-raja di negeri-negeri itu menjadi idola sepatutnya dalam aspek perpaduan. Bagaimana raja-raja? Saya cerita setiap negeri adalah negeri yang berdaulat. Okey. Jadi raja-raja ini bersatu padu. Kita bentuk sebuah negara persekutuan. Kita serahkan kuasa negeri sebanyak yang kita mampu kepada persekutuan. Dan kita pinjamkan kepada persekutuan. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk memberikan contoh yang tinggal kepada negeri hanya tanah, air dan hutan, Islam dan adat resam. Itu je yang ada dekat negeri. Itu pengorbanan yang sangat besar yang dibuat oleh raja-raja dalam membentuk sebuah negara persekutuan. Jadi kita harus insafi sumbangan tersebut. Hargai sumbangan yang dibuat oleh institusi beraja. Itu satu contoh. Yang kemudiannya, apabila kita membentuk sebuah negara persekutuan ini, keputusan-keputusan muktamad biasanya akan dirundingi. Itulah yang ditunjukkan oleh institusi beraja. Kenapa kita rakyat tidak boleh mengikut institusi perkara yang baik? Apa salahnya untuk kita raihkan dalam kehidupan seharian kita? Betul. Dan kita membentuk perlembagaan yang negara kita dikenali sebagai negara yang mempunyai banyak etnik. Negara lain juga mempunyai etnik-etnik yang berbeza. Dan komuniti-komuniti yang dominan seperti Melayu, Cina dan India ini adalah komuniti, kalau di sana kita ada Iban, Kadazan, Dusun, komuniti-komuniti yang dominan ni. Tapi perlembagaan menyatakan bahawa saya berbalik kepada institusi beraja sebagai idola perpaduan, ya, pasak kepada perpaduan, ya. Perkara-perkara yang menjaga kepentingan semua komuniti ialah perkara 153. Betul. Perkara 153 menyatakan kota-kota untuk orang-orang Melayu, untuk anak negeri Sabah dan Sarawak. Biasanya orang baca setakat itu saja. Tapi sebenarnya 153 itu mempunyai satu peruntukan yang sangat cantik sekali. Menggabungkan antara kota-kota untuk orang Melayu, anak negeri Sabah dan Sarawak, dan juga kepentingan sah komuniti-komuniti lain. Okey, Prof ada menyebut berkenaan pelbagai kaum dalam negara. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang negatif melihat perbezaan kaum itu sebagai punca pergaduhan. Ya, ada yang mengatakan, kalau kita ni duduk dalam satu kaum saja, maknanya kita akan aman. Itu yang berpandangan negatif. Tetapi kalau sejarah pernah membuktikan negara Jerman, Perang Dingin berlaku, berpecah kepada dua negara. Negara Korea, walaupun satu bangsa, berpecah kepada dua negara. Negara Rwanda misalnya, turut bergolak dan saling berbunuhan sesama sendiri. Jadi itu tidak membenarkan pemahaman bahawasanya satu bangsa boleh mencapai perpaduan. Tapi kita sepatutnya bersyukur apabila pelbagai bangsa boleh lagi mencapai perpaduan yang kita nikmati sekarang. Jadi apa yang diharapkan oleh Prof dalam melihat kita patut menghargai dan mensyukuri apa yang kita nikmati?
Sekarang ini saya percaya kita lebih sedar tentang perpecahan daripada perpaduan. Ya. Nampak banyak sangat orang nampaklah dari terutama di media sosial nampak ada berlakunya perpecahan. Dan keadaan semasa contohnya ramai orang menggunakan media-media sosial untuk bercakap tidak baik tentang seseorang atau tentang mana-mana parti politik ya. Tapi saya percaya kita hanya bergaduh di dalam media sosial. Kita tidak berparang. Itu baiknya jiwa orang-orang Malaysia ini. Di negara tidak semestinya negara yang satu bangsa itu akan sentiasa aman seperti contoh yang Ismail buat. Tapi bagi negara kita, kita mempunyai etnik yang berbeza itulah sebenarnya identiti kita. Betul. Kita tidak bersedia untuk melupuskan identiti itu. Adakah kita, contoh saya seorang Melayu, adakah bersedia untuk melupuskan identiti? Adakah seorang Cina juga akan melupuskan identiti? Tidak. Tapi kita raihkan kepelbagaian itu dengan cinta dan rasa kasih sayang. Perasaan muhibah, perasaan muafakat itu yang kita pupuk. Saya fikir apa yang ada perbezaan itu adalah kedamaian. Betul. Satu kesimpulan yang baik daripada Prof juga sebenarnya. Untuk Tuan Huzaini, mungkin untuk menutup perbualan dan juga perbincangan kita, saya juga nak bawa satu situasi yang sama yang saya berikan pada Prof. Kalau kita melihat pada negara Jepun, bukan saja kita melihat kepada pencapaian teknologinya, tetapi kita melihat apabila negara Jepun berlakunya pergolakan politik, dia masih lagi boleh menjadi kuasa ekonomi yang maju di dunia. Maknanya, keadaan politik tidak menjejaskan pembangunan dan progres sesebuah negara itu. Jadi adakah Malaysia boleh mengikuti jejak langkah seperti itu dan apakah peluang kita ke arah seperti itu? Tuan? Saya percaya sebab negara kita negara yang mantang dalam politik, rakyat mantang dalam politik dan juga kita negara beraja. Dan kita sekarang kita mengikuti apa yang dititahkan oleh yang mulia, yang dunia yang mulia. Dan saya percaya ini ke arah gitu di mana politician can come and go. Betul. Tapi agensi kerajaan, jentera kerajaan masih di situ dan juga industri masih di situ dan rakyat pun masih di situ dan kita hidup sama-sama. Dan saya nak komen sedikit, sebenarnya aset pelancong yang kita yang paling penting sekali adalah bangsa-bangsa kita. Betul. Kita berbuih ramai berbagai-bagai bangsa. Itu sebabnya kita di Malaysia ni nama slogan kita Truly Asia. Malaysia Truly Asia. Seluruh bangsa di negara Asia tu ada di Malaysia. Itu kita jangan kita mesti pegang itu slogan tu, sebab slogan inilah kita boleh menarik lebih ramai pelancong di sini. Dan dengan adanya pelbagaian dengan pelbagai makanan, kalau kita pergi Thailand hanya sekian-sekian jelah, kalau nak apa tom yum jelah yang tu kan. Takkan tiap hari nak makan tu je kan. Tapi di negara di Malaysia ni macam-macam dengan daripada roti canai, nasi lemak, dengan semua dengan Indonesia nasi yang penyek lah, semua ada segala-gala ada di sini. Betul. Dan itulah sebabnya kita raikan pelbagaian bangsa kita, raikan kita multiracial tu. Jangan kita ugut-ugut antara kita. Kita harus, keamanan tu penting. Sekali kita tak beraman, susah kita nak kembali ke arah keamanan. Jadi kita perlu jaga keamanan. Kita jangan jadi macam negara Arab seperti negara Egypt, di mana dulu pelancong memang ramai, number one tourist destination Egypt. Betul. Tapi bila dah berkocak-kocak dan sampai sekarang masih lagi struggling nak menjadikan destinasi pelancongan. Tapi bila kita di Malaysia ni, kita masih dah menerima lebih kurang 28 juta pelancong dan saya harap ia meningkat. Dan kita tingkatkan lagi kita punya perpaduan. Kita tahu apa aset-aset kita dan kita jaga. Dan juga dengan adanya institusi beraja ni, saya sangat confident lah negara kita akan menuju ke arah negara yang maju, insya-Allah. Baik, satu perkongsian cukup baik dan juga rumusan yang cukup baik daripada Tuan Huzaini. Juga terima kasih kepada Prof kerana bersama dengan kami. Banyak yang kita bincangkan sebenarnya, bukan sahaja daripada aspek ekonomi tapi juga daripada aspek undang-undang. Mungkin secara ringkas Prof, pesanan dan juga harapan Prof sendiri melihatkan memang isu tetap akan berlaku, perubahan tetap akan berlaku, tetapi kerangka yang paling asasnya tentang peranan rakyat Malaysia, peranan setiap institusi dan juga usaha kita untuk memelihara kedaulatan negara, Prof. Ya, kita kembali kepada Perlembagaan Persekutuan yang kita bentuknya dengan perpaduan. Macam akhirnya kita akan mencapai satu perpaduan dan elemen-elemen utama dan warisan negara seperti institusi beraja, sifat beragama, bertoleransi antara satu sama lain, menghormati antara etnik, itu adalah
menu-menu atau resepi-resepi yang kita perlu gemburkan. Pendidikan terhadap rukun negara perlu kita jaja dan kita jual kepada masyarakat kita supaya di hujung sana, di bendang, di laut, di angkasa pun kita dapat mencapaikan prinsip rukun negara itu pada setiap warga negara. InsyaAllah kalau kita memegang prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, kita akan mencapai satu hidup yang akan sempurna. Dan saya pesan lagi sekali bahawa kita cuma ada 37 tahun untuk mencapai menunjukkan bahawa kita mempunyai satu tamadun untuk Malaysia. InsyaAllah. Saya juga suka untuk menutup bual bicara khas kita pada hari ini apabila saya teringat seorang ahli falsafah yang terkenal pernah mengatakan bahawasanya masyarakat yang berbilang kaum ini ibarat jari jemari kita. Panjangnya tidak sama, saiznya tidak pernah serupa. Namun, andai kita genggam padu menjadi satu, tidak akan ada anasir yang boleh menjajah kita. Itu mungkin satu kesimpulan boleh kita sama-sama kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih dalam bicara khas pada hari ini untuk kita bercerita tentang Demimu Malaysia, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita harapkan walau apapun yang berlaku, kita terus menjadi rakyat Malaysia yang cintakan akan negaranya. Demimu Malaysia sememangnya. Apapun yang kita korbankan untuk negara kita adalah demi kepentingan masyarakat dan juga diri kita sendiri. InsyaAllah kita akan membawakan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa apa yang berlaku, dan terima kasih teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.